Selamat menyambut Hari RTM yang ke-78 buat seluruh warga RTM, buat penonton dan juga pendengar setia RTM. Terus kekal bersama RTM, teman setia anda. Assalamualaikum, salam 24 Ramadan dan salam Malaysia Madani. Pastikan saya edisi Khamis 4 April 2024 bersama saya, Sahih Samsudin. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Akaun ini adalah palsu dan menyamar menggunakan identiti ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Orang ramai digesa untuk melaporkan kepada mana-mana platform media sosial yang berkenaan. Sebarang akaun yang menyalahgunakan nama Sultan Ibrahim, Baja Zahir Sofia atau keluarga Diraja Johor adalah ditegaskan juga bahawa penyamaran dan salah guna identiti merupakan kesalahan di sisi undang-undang dan tindakan sewajarnya akan diambil berdasarkan lunasnya yang ditetapkan. Baik, baru-baru ini tular di media sosial berkenaan mesej kononnya terdapat peraturan komunikasi baru oleh pihak kerajaan yang akan merekodkan semua panggilan dan memantau semua rangkaian media sosial dan forum. Antara mesej yang tular adalah seperti berikut: peraturan komunikasi baru bagi panggilan WhatsApp dan WhatsApp. Panggilan suara dan video akan dilaksanakan mulai esok. Semua panggilan akan dirakam, semua rakaman panggilan juga akan disimpan. WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram dan semua media sosial akan dipantau. Maklumat penting tentang peraturan baru WhatsApp kepada ahli kumpulan: dari hasil penelitian dan semakan yang dibuat, MCMC mendapati bahawa mesej yang tular tersebut adalah tidak benar dan palsu. Pihak kerajaan pada tahun 2015, 2017 dan 2019 melalui pihak Polis Diraja Malaysia PDRM dan Kementerian Dalam Negeri KDN juga telah menafikan perkara seumpamanya. Menurut kenyataan Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail, Kerajaan Negeri Pahang berbesar hati untuk menganjurkan majlis tilawah di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Pahang Sukpa kerana kali terakhir Pahang menjadi tuan rumah ialah pada tahun 2014. Beliau juga menyifatkan pemilihan Pahang selaku penganjur sebagai penghormatan oleh Kerajaan Persekutuan menerusi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM kepada kerajaan negeri, dan pihaknya akan berusaha sebaik mungkin untuk memastikan kejayaan majlis. Pahang menjadi tuan rumah penganjuran Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan tahun 1445 Hijrah bersamaan 2024 Masihi yang dijadualkan berlangsung selama 6 hari bermula 23 Mei nanti. Baik, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia PDRM telah merakam percakapan Datuk Seri Alif Shukri Kamar Zaman di Ibu Pejabat MCMC di Cyberjaya, Selangor. Rakaman percakapan ini adalah susulan aduan yang diterima oleh MCMC berhubung kandungan video teaser Hari Raya yang dimuat naik usahawan kosmetik berkenaan. Setelah kertas siasatan siap, ianya akan diserahkan kepada Peguam Negara untuk tindakan lanjut. Klip video raya yang dimuat naik di platform media sosial beliau dilihat sebagai kandungan yang bersifat jelek yang boleh melanggar peruntukan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Ini termasuk Seksyen 233 yang melarang pembuatan dan penghantaran komunikasi yang antara lain bersifat jelek, lucah atau sumbang dengan niat untuk menyakitkan hati atau mengganggu orang lain. Siasatan dijalankan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 dalam kurungan Akta 588. Jika sabit kesalahan, individu boleh dihukum denda maksimum RM50,000 atau penjara maksimum 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia PDRM telah menumpaskan kegiatan swinger yang beroperasi secara dalam talian. Kegiatan kumpulan swinger ini yang melibatkan aktiviti suami isteri bertukar-tukar pasangan telah dikesan susulan aduan daripada orang ramai dan pemantauan oleh MCMC. Operasi yang dilaksanakan oleh bahagian penguatkuasaan MCMC dan PDRM di Kedah dan Johor baru-baru ini telah menemukan kumpulan swinger yang memiliki sejumlah besar video lucah. Hasil sebuan telefon bimbit, komputer dan thumb drive milik suspek telah dirampas untuk siasatan lanjut. 3 suspek yang berusia dalam lingkungan 39 hingga 50 tahun didapati bertindak sebagai pentadbir bagi platform X kumpulan swinger berkenaan dan mereka turut didapati menjual bahan lucah bagi meraih keuntungan.
Modus operandi suspek adalah memuat naik klip video pendek melalui platform X dan individu yang berhasrat mendapatkan video berdurasi penuh dikenakan bayaran sebanyak RM100 hingga ke RM400 bagi mendapatkan pautan ke aplikasi Telegram. Kes disiasat di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1988 dalam kurungan Akta 588 yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM50,000 atau penjara sehingga 1 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Orang ramai diingatkan agar tidak menyalahgunakan perkhidmatan rangkaian dan perkhidmatan aplikasi dalam talian yang bertentangan dengan undang-undang di negara ini. Baik, menurut kenyataan bahagian Hub Halal JAKIM, bahagian pengurusan halal, JAKIM menerima banyak pertanyaan berkaitan penarikan sijil pengesahan halal Malaysia SPHM bagi syarikat Alagapa Flour Mill Sdn Bhd. Untuk makluman pengguna, penarikan balik SPHM syarikat oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang adalah disebabkan oleh ketidakpatuhan pihak syarikat terhadap manual prosedur pensijilan halal Malaysia Domestik 2020. Walau bagaimanapun, status halal produk yang dikilangkan oleh syarikat sebelum 12 Mac 2024 adalah tidak terjejas. Penarikan SPHM tersebut juga telah dimaklumkan sendiri oleh pihak syarikat melalui kenyataan bertulis yang dikeluarkan. Suka untuk diingatkan bahawa sesuatu produk yang tidak dipersijilkan halal atau tidak mempunyai SPHM bukan membawa maksud produk tersebut adalah haram. Namun sekira satu-satu produk tersebut menerima SPHM, maka ia pastinya telah memenuhi keperluan yang digariskan dalam Manual Prosedur Pensijilan Halal Malaysia Domestik 2020 dan standard halal serta peraturan yang berkuat kuasa. Baik, baru-baru ini tular dakwaan trend memakan kurma mentega, iaitu kurma yang dibuang biji dan diapitkan dengan potongan mentega boleh memudaratkan kesihatan pesakit kronik. MyCheck mendapati gabungan kurma dan mentega tidak digalakkan kepada pesakit kronik kerana ia mengandungi kadar kolesterol dan kalium, potasium yang tinggi serta tidak baik untuk kesihatan pesakit jantung atau buah pinggang. Hidangan itu juga sebenarnya merupakan kegemaran Rasulullah SAW dan bukannya sunnah yang dianjur ataupun diucap oleh baginda SAW yang diamalkan oleh umat Islam. Baik, menurut kenyataan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, hasil pemantauan terkini yang dijalankan oleh Program Keselamatan dan Kualiti Makanan PKKM mendapati bahawa produk coklat jenama Slime Choco atau Slime Mo Choco dikesan mengandungi sibutramine, iaitu sejenis sebatian kimia yang bertindak sebagai pemendam rasa lapar atau selera makan, appetite suppressant. Berdasarkan data daripada satu kajian di peringkat antarabangsa dikenali sebagai Sibutramine on Cardiovascular Outcome Study SCOUT, sibutramine didapati mempertingkatkan risiko kardiovaskular seperti serangan jantung dan strok terhadap penyakit obes yang mengambil ubat berkenaan. Justru KKM memutuskan sibutramine sebagai bahan terlarang yang tidak lagi berdaftar dengan KKM. Antara kesan sampingan sibutramine yang dilaporkan termasuk gangguan fungsi sistem jantung seperti menyebabkan degupan jantung jadi lebih laju walaupun dalam keadaan rehat. Selain daripada kesan sampingan yang serius, terdapat juga kesan sampingan yang ringan seperti mulut kering, rasa mual, sembelit, sukar tidur, pening, senggugut dan sebagainya. Sibutramine banyak disalahguna dalam produk makanan bagi memberikan kesan penurunan berat badan. Di samping itu, label produk tersebut didapati tidak mematuhi kehendak-kehendak pelabelan di bawah Peraturan-Peraturan Makanan 1985. Label tersebut juga memaparkan label skim pensijilan GMP dan skim pensijilan mesti KKM palsu. Sehubungan itu, produk tersebut tidak boleh diiklankan untuk jualan dan tidak boleh dijual seperti dinyatakan di bawah Peraturan 9 Peraturan-Peraturan 2 Makanan 1985. Baik, kami bawakan kepada anda segmen Biar Betul, sebuah kapsul yang bertujuan menangkis penyebaran berita palsu dan fitnah dalam kalangan masyarakat. Ayuh kita saksikan video ini. Tular kononnya Majlis Tilawah Al-Quran tidak dianjur tahun ini. Tuduhan dibuat menerusi beberapa akaun media sosial. Seakan gerakan tersusun, semua muat naik menggunakan ayat yang hampir serupa. Tak ketinggalan, ada yang cuba beri gambaran kononnya kerajaan lebih gemar program hiburan berbanding Majlis Tilawah Al-Quran. Semakan pasukan Biar Betul mendapati tuduhan terbabit adalah fitnah. Ia dipercayai direka pihak tertentu bagi mencipta naratif kebencian terhadap kerajaan.
Menurut Timbalan Menteri Agama, realitinya langsung tak sama dengan yang didakwa. Seperti tahun-tahun sebelumnya, program itu kekal dianjur tahun ini. Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan akan berlangsung di Pahang pada 23 hingga 28 Mei. Majlis bagi peringkat antarabangsa pula dijadual diadakan pada 5 hingga 12 Oktober. Bagi kaki fitnah yang ada masalah cari maklumat, dilampirkan laman sesawang rasmi majlis berkenaan. Henti sebar fitnah, elak sambung rantaian penyebaran dengan berkongsi berita palsu. Paling penting, jangan pergunakan agama untuk cipta persepsi salah. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Ingat itu ya. Kepada si penyebar berita palsu, nantikan hukuman undang-undang yang akan diambil ke atas diri anda. Kepada penonton, kami ingin menasihati sekali lagi untuk sentiasa peka dan elakkan diri anda daripada terlibat dari segala bentuk pelaburan yang mencurigakan. Pastikan anda tertarik dengan iklan-iklan yang tersebar di mana saja, tetapi kuasa di tangan anda. Jangan mudah tertipu dengan maklumat-maklumat yang tidak sahih. Semak terlebih dahulu di pautan rasmi seperti semakmula.rmp.gov.my. Baik saudara, ayuh kita aktifkan segmen terakhir iaitu notifikasi. Ini adalah informasi terkini untuk pengetahuan anda semua. Kita mulakan dengan harga petrol. Baik, bagi harga petrol bagi RON 97 masih kekal pada harga RM3.47, manakala RON 95 kekal pada RM2.05, manakala diesel kekal pada RM2.15 seliter. Baik, Forum Perdana Ehwal Islam dengan tajuk Membumikan Kalamullah dan Rasul pada malam ini pada pukul 9 malam. Bagi mereka yang berkesempatan boleh ke auditorium Masjid Putrajaya. Baik, jangan lupa untuk saksikan Borak Dulu Baru Buka dengan tajuk Aku, Dia dan Waka bersama tetamu Ustaz Muhammad Hariri dan juga Roy Azman. Ada juga siaran ulangan pada pukul 4.30 pagi bagi mereka yang tidak berkesempatan untuk menonton Borak Dulu Baru Buka pada petang ini. Baik saudara-saudari, kita sudah sampai di penghujung rancangan Pastikan Sahih untuk 24 Ramadan bersamaan dengan 4 April 2024. Baik, ingat Pastikan Sahih baru kongsi, tak pasti jangan kongsi. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.